Selamat pada semua. Kembali semula ke edisi misteri. Dah lama saya tak buat video kisah seram. So malam ni saya nak buat satu video kisah seram berkenaan dengan pengalaman saya menginap di hotel di Seremban. Okay, hotel yang dimaksudkan dia bercantum dengan mall. Jadi saya tak nak beritahu lah dekat mana. So korang boleh agak nama hotel tu. Okay, saya nak mulakan cerita ni. Saya masa tu pada 2018 saya pergi berkursus di sebuah hotel yang saya maksudkan tadi. Saya gerak daripada tengah hari pukul 12 lebih kurang sampai sana dalam pukul 2. Okay, sebabnya lamanya sebab saya berhenti dekat AR sekejap lah sebab tu hujan lebat. Okay, dah siap dah siap kemas-kemas barang dalam beg saya, dah check in semua. So kita orang mulakan kursus pada pukul 3 tak silap. Kita akan mulakan kursus pada pukul 3 macam tu lah, saya dah tak ingat lah. Dan seperti biasa, kita orang tak ada apa-apa aktiviti pada waktu malam lah. So kita orang decide untuk tidur awal dalam pukul 10 lebih kurang macam tu. So kisah seramnya bermula dari situ. Oh ya, lupa saya nak beritahu. Okay, saya tidur satu bilik dengan seorang daripada, saya dah tak ingat siapa yang tidur sebilik dengan saya. Kiranya stranger lah. Kiranya satu kursus dengan saya. Saya dah tak ingat siapa. So kita orang ada 2 orang dalam bilik tu lah. Okay. Dan lupa juga saya nak beritahu yang kita orang menginap di tingkat 7 hotel berkenaan. Dan semua peserta urussetia hotel peserta dan urussetia kursus tersebut, kita orang menginap di aras 7. Okay, masa tu tak ada orang luar, tak ada orang awam yang menginap di aras yang sama lah. Semua kita orang je. Okay, kisah seramnya bermula pada pukul 11 lebih kurang. Masa tu saya tak berapa nak tidur, tak berapa boleh nak tidur sebab tak biasa dengan tempat baru kan masa tu. Okay, pada lebih kurang pukul 11, masa tu saya tidur ayam. Saya terdengar ada bunyi ketukan pintu. Itu malam pertama tau. Bunyi ketukan pintu yang lebih menyeramkan. Bunyi ketukan tu bertalu-talu dan dia ketuk daripada bilik ke bilik. Daripada hujung sebelah kiri saya, saya dengar bunyi ketukan tu. Dia ketuk dan dia beralih daripada pintu ke pintu. Dan bila makin mendekat, saya memang rasa macam bising lah sebenarnya. Tapi saya tak berani nak buka pintu sebabnya saya tahu yang tu bukannya orang yang ketuk pintu. Sebabnya saya perasan tak ada siapa pun daripada mana-mana pintu bilik aras tu yang bising, yang kata, "Oi, siapa ketuk pintu ni?" Tak ada pun. Semua senyap. Masa tu saya dah perasan benda yang tak kena masa tu. Jadinya saya terus membatukan diri. Dan seperti yang saya jangka, pintu bilik saya diketuk. Ketukan dia bertalu-talu, bunyi agak kuat ketukan, dan kemudiannya dia beralih ke bilik sebelah dan berterusan sehingga ke hujung belah kanan saya. Saya tutup telinga je lah guna bantal.
Walaupun bantal tu tak empuk sangat sebenarnya. Tutup bantal sebab bantal tu dia punya kekabut kot, jenis nipis. So tak selesa kat situ. Okay. Lepas tu saya tidur. Saya tidur lena lah malam tu. So hari yang kedua kita mulakan kursus sekali lagi. Ni kiranya hari kedua lah. Lepas tu macam biasa dah habis kursus. Malam tu pula, okay, kita orang sebenarnya plan nak tengok wayang, nak cari cerita best. Tapi saya difahamkan panggung wayang tempat tu dekat mall tu lah, dekat arah bawah dia pun tak kalah menyeramkan juga. Korang boleh agak lah, mesti korang boleh agak hotel mana, korang boleh agak dekat mall mana. Okay. So saya cancelkan niat saya. Saya pun stay lah dekat hotel dalam pukul 10 malam. Okay, macam biasa 10 malam. Tapi saya tak tidur awal. Saya tidur dalam lebih kurang dalam pukul 11 macam tu. Dan macam biasa saya pun tak lena sangat tidur. Kali ni lagi best. Dalam 11.30 malam saya terdengar. Okay, sebelum tu saya nak cerita. Okay, masa tu semua dah masuk tidur. Okay, semua dah masuk tidur. Dan saya teruskan lagi. Pada 11 malam, tengah saya susah nak lelapkan mata, tiba-tiba saya dengar ada bunyi tangisan bayi. Bunyi yang sangat kuat. Okay, yang lagi menyeramkan, bunyi tangisan bayi tu dia bergerak, dia beredar daripada hujung sebelah kiri saya. Macam biasa macam malam yang pertama, daripada hujung sebelah kiri dia pusing tau, dia pusing kiranya. Okay, dia mula daripada bilik depan, berdepan dengan pintu saya. Dia bergerak, menangis, merengek sampai ke hujung sebelah kanan saya. Dan lepas tu dia pusing daripada hujung sebelah kanan. Kali ni dia menghadap ke line pintu bilik saya lah. Line sebelah mana, sebelah ke arah bilik, ke arah line bilik saya lah. Okay, daripada hujung kanan dia bergerak, dia menangis, merengek daripada pintu ke pintu. Last seperti yang dijangka, dia menangis depan pintu bilik saya. Memang sangat-sangat menyeramkan. Masa tu memang berdirilah bulu roma. Memang cuak lah juga sebenarnya. Tapi kalau diikutkan, okay, seperti yang saya ceritakan pada mula tadi, aras 7, aras tu memang tak ada penguang luar, melainkan peserta kursus dan urussetia khusus dekat situ. Dan tak ada seorang pun peserta khusus ataupun urussetia khusus yang bawa baby ataupun bawa family pada masa tu. Itu yang paling pelik. Itu sebenarnya tak pelik sebenarnya, sebab kita tahu benda-benda macam ni dia akan mengganggu kita. Dan saya tak nak cakap benda tu pelik, peristiwa tu pelik, sebab seperti dijangka tadi, dia bunyi macam ni sebenarnya benda-benda macam ni dia suka mengusik kita. So tak nak salah sebut apa pun kan. Okay. Saya sambung balik. Dan bunyi tangisan bayi tu betul-betul dekat depan pintu bilik saya. Jadi saya ambil bantal macam biasa, saya tutup telinga saya. So saya try nak lenakan mata, nak lelapkan mata saya. Akhirnya saya terlelap juga. Dua tu lah pengalaman seram yang saya hadapi sepanjang menginap di hotel tersebut. Dan balik pada yang bunyi tangisan tu, saya rasa kan
Daripada saya tengok video YouTube dengan channel-channel seram apa semua, saya rasa kan, saya dapati suatu bunyi tangisan bayi. Kalau tak salah saya, sebenarnya datang daripada bunyi gula-gula, bunyi candy lah, bunyi candy. Korang boleh faham apa yang saya maksudkan, sebab saya buat video ni malam-malam buta ni. Saya tak berani nak sebut. Dia bunyi seolah-olah datang daripada candy, daripada gula-gula. Memang bunyi dia macam tu, kalau tak salah saya lah. So saya rasa kan dia seram dia sebab saya pernah terbaca dekat Google, hotel dan mall kat tempat tersebut dia bercantum. Mall tu ada 2 tingkat. Tak besar mana pun, dia besar Alamanda je. Mall tu 2 tingkat, tak silap saya lah, 2 tingkat ke 3 tingkat, saya tak ingat. Dan atas daripada mall tu adalah hotel. Hotel tak silap saya tinggi dia 12 tingkat kot, 11 ke 12 saya tak ingat. Sebab kisah tu berlaku pada 2018. So dah 4 tahun dah kisah tu. So saya dah tak ingat. So sekali je saya pergi hotel tempat tu. Sekali je saya pergi. Dan tempat mall kat area tu sebenarnya ada yang tak buka, ada yang kiranya masih baru, tak silap saya, masa 2018 tu. Tak banyak kedai yang buka. Adalah kedai yang buka, cumanya ada yang tak buka lagi. So itu menandakan bahawa kedai tu still baru lagi. Itu menandakan bahawanya mall tu masih baru lagi dan hotel tu masih baru. Cerita pasal cermin dekat mall, cermin tandas dekat mall tu, saya sebenarnya ada terbaca lah desas-desus lah mengenai kisah seram di sebalik mall, toilet mall tu. Tapi saya tak sempat nak pergi sebab macam ni. Masa saya check out daripada hotel tu, so saya pergi dekat arah bawah, pergi dekat mall. So kaunter pengurusan hotel, kaunter check-in hotel tu sebenarnya dekat mall tu. Bila dah check out tu, saya nak pergi toilet kat mall. Bila nak masuk toilet kat mall, saya dihalang oleh cleaner kat situ lah, cleaner lelaki yang berwarga negara Indonesia. So dia tahan saya. Dia kata tandas ni tak boleh masuk, pergi ke tandas sebelah sana. Ditunjuk dekat hujung mall, kat sebelah sana lah. So saya lah, saya cakap tak apa, saya pun belah. Lepas tu dia cakap, cleaner cakap apa, loh, macam tu. Dia macam, lah, masuk je lah tandas tu, kenapa pula tak nak masuk? Dia kata macam tu. Maksud dia lebih kurang macam tu. So dia cuma cakap loh, macam tu. So saya pun belah lah. So itulah 2 kisah seram yang saya alami semasa menginap di hotel di Seremban. Saya tak nak mention nama tempat tu, nama hotel dan mall tu, sebab yalah, hotel dengan mall tu still wujud dan masih beroperasi. So tak nak lah apa-apa implikasi yang negatif lah daripada video ni. So saya boleh sebutkan hotel dengan mall tu bercantum dalam satu bangunan, itu saja. Dan korang boleh agak lah hotel dekat mana. Korang boleh agak hotel tu, apa nama hotel tu. Dan macam yang saya bagi tahu tadi, hotel tu dengan mall tu terletak di Seremban. Itu saja. Saya rasa itu saja video seram saya untuk malam ni. Moga anda semua terhibur dengan video yang saya upload ni lah.
jangan terlalu taksub dengan apa yang saya cerita. Anggaplah ianya sebagai satu hiburan semata-mata untuk anda. Saya rasa itu saja video saya untuk kali ini. Next time saya akan buat video yang lain lah. Kalau tak ada video seram, mungkin saya akan buat video tentang motor, kereta ke, tentang unboxing ke apa semua. Sorry lah, saya lama tak buat video sebab kesibukan kerja dan urusan pribadi saya. Jadi PC saya pun tadi ada buat hal sikit, so saya dah solvekan problem dulu. Kalau tak, memang tak sempat nak buat video lah. Ok, itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton video di channel saya. Bertemu kembali di masa yang akan datang. Thank you and bye.